Alright, so saya boleh nampak ada yang dah bagi thumbs up, ada yang dah bagi love emoji. Thank you so much kepada yang respon. Alright, Assalamualaikum dan selamat datang ke Speed Home Ringgit Hack Live Show bersama saya host anda pada pagi ini, Zulaika, dan saya akan menemani anda selama lebih kurang 1 jam lebih ni pada hari Sabtu 8 Oktober 2021. Salam pertemuan, salam perkenalan dengan rakan-rakan di Facebook, di Twitter dan juga di YouTube Live. Hari ini Speed Home akan bercerita mengenai topik perundangan hartanah. Tapi sebelum tu saya tanya khabar dulu semua, apa khabar? Sihat ke warga Malaysia semua? Saya harap semua dalam keadaan yang paling sihat, paling ceria, paling bersemangat pada pagi Sabtu ni, walaupun hari ni weekend, tapi korang pilih untuk datang ke dalam kita punya Speed Home live show dan anda memang awesome, okay, untuk nak belajar hari ni. Thank you so much kepada yang baru sahaja masuk Facebook live kita, Twitter dan juga YouTube live. Apa khabar semua? Pagi ini kita nak kupas satu topik yang menarik, topik mengenai perundangan hartanah, dan saya kira topik pada pagi ini memang sangat sesuai lah untuk pembeli rumah pertama, especially anak muda ataupun golongan belia yang baru sahaja nak membeli rumah pertama. Topik hari ini memang sangat sesuai untuk anda semua. Jadi kalau katalah ada rakan-rakan kat luar sana yang mungkin ada niat nak beli rumah ke ataupun nak belajar macam mana ilmu nak buat investment dalam property, boleh share Facebook live ini dengan rakan-rakan anda dan dapat manfaat bersama. Sebab bukan sahaja dapat manfaat dan juga ilmu berguna bersama-sama, tapi kita juga ada free gift nak bagi dekat anda semua. Yang boleh share banyak-banyak tu, kita akan contact, kita akan bagi anda free gift. Nak tahu free gift apa? Kejap lagi saya akan tunjuk ke anda. Okay? So sebelum tu, saya nak remind anda semua, kalau katalah ada apa-apa soalan ataupun apa-apa komen, boleh sahaja ajukan di ruangan komen, tak kisahlah dekat Facebook ke, dekat dengan Twitter ataupun YouTube. Okey, sebab di akhir rancangan nanti kami akan pick up soalan anda, kami akan jawab di hujung rancangan sewaktu sesi Q&A. Alright? Dan berita baik untuk anda semua tadi yang saya dah bagi tahu, ada free gift kan. Alright, saya tak share pula screen. Kejap bagi saya share screen terlebih dahulu. Dah nampak dah. Okay, so kalaulah anda yang share Facebook live kita pada hari ini, anda berpeluang untuk mendapat 2 buah buku pengurusan kewangan dan juga fire blanket percuma daripada Speed Home. Okay, so make sure teruskan share Facebook live kami. Saya rasa tim kami pun nanti akan share satu link dekat dengan dalam komen untuk anda share Facebook live ini, ataupun terus tekan je button share dan share dengan kawan-kawan anda semua. Okay, sebelum saya nak serahkan majlis pada pagi ini kepada kita punya tetamu undangan kita yang kita jemput khas untuk bercakap mengenai topik perundangan hartanah, saya nak ambil masa lebih kurang 5 minit sahaja dulu untuk perkenalkan kita punya penaja utama. Tapi sebelum saya nak go to the next session, saya nak tanya dulu dekat dengan korang semua, ada tak kat sini yang bukan sahaja pernah datang kita punya Ringgit Hack live show hari ni, mungkin dah pernah datang sebelum ni? Ada tak? Kalau ada, cuba komen, ya, saya pernah datang, ya, ataupun satu, ataupun komen lah, saya penonton setia Ringgit Hack live show. Saya nak tengok sikit kat komen, kod-kod lah ada dekat sini yang memang penonton setia Ringgit Hack live show. Sebab pada hari ini adalah sesi bahasa Melayu. Sebelum ni kita ada sesi dalam bahasa Inggeris, kita ada sesi dalam bahasa Mandarin, dan bulan lepas pun ada juga kita punya konten yang kita buat live dengan penonton kita. Mungkin ada yang pernah join, cuba lambai-lambai sikit ke, ataupun saya cakap ya. Faisal Fikri, ya. Muhammad Khairul Zakwan, ya. Yes, Faridah pun, ya. Ramai yang cakap ya. So, welcome back to Speed Home Ringgit Hack live show. Kali ini berbeza sebab ada saya pula host. Sebelum ni ada kawan saya, Mr. Poh. Alright. Okay, so sebelum kita nak teruskan kepada topik ataupun agenda utama kita, iaitu proses
pembelian hartanah ataupun proses pembelian jual beli hartanah, apa yang anda perlu tahu. Saya nak ambil masa, nak curi masa 5 minit je nak ceritakan pasal Speed Home. Okay? Alright. Okay, siapa Speed Home? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Mungkin hari ini first time dia dengar pasal Speed Home, ataupun mungkin dia tahu, pernah dengar, pernah tengok kat billboard tapi tak pernah orang kata betul-betul faham mengenai apa itu Speed Home. Sebenarnya Speed Home ni mudah sahaja, okay? Kami adalah satu aplikasi teknologi di mana kami sediakan satu platform untuk landlord dan juga untuk penyewa rumah, sewa rumah secara direct, dan penyewa ada benefit dia iaitu tak payah bayar sebarang deposit, dan juga untuk landlord tak perlu pun walaupun tak ada deposit, dia ada perlindungan sehingga RM42,000 dengan Allianz Insurance. So itu adalah orang kata senangnya, cara senang yang nak faham pasal Speed Home ni apa. Okay, tapi Speed Home bukannya real estate agent, okay, kami bukannya ejen hartanah ataupun developer, tapi kami more kepada satu platform yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Dan antara manfaat menggunakan platform kami adalah penyewa tak payah bayar tak payah bayar deposit. Untuk landlord pula dia ada perlindungan insurans sehingga RM42,000. Insurans apa yang kita orang pakai? Dengan Allianz General Insurance. Okay? So, dan dalam platform kami ada menyediakan pelbagai kemudahan untuk dua-dua belah pihak, iaitu landlord dan juga penyewa rumah. Yang pertama sekali kita ada, kalau sesiapa kat sini mungkin lepas ni dah beli rumah kan, nak sewakan rumah, kat mana tercari-cari platform nak iklankan rumah, boleh datang kat Speed Home sebab kami menyediakan perkhidmatan iklan secara percuma di website dan juga di aplikasi. Alright, dan yang kedua kita ada tontonan rumah melalui Home Runners pun percuma juga. Contohnya anda punya rumah dekat KL tapi duduk kat Johor. Siapa nak pergi tengokkan rumah saya tu, nak pergi buka pintu rumah untuk prospek tenant. Kami ada Home Runners yang kami sediakan untuk anda untuk buat home viewing secara percuma. Dan yang ketiga kita ada sediakan saringan latar belakang which is untuk tenant. Walaupun dia nak sewa zero deposit tapi kami akan minta certain dokumen dekat anda untuk kami buat run through dia punya background check. Alright. Yang keempat, kemudahannya adalah tanda tangan digital melalui kami punya sistem nama Speed Sign. Tak payah dah nak kena sign offline, nak kena jumpa bersemuka sebab COVID ni kan apa semua. So kita buat everything online, lagi selamat, lagi mudah. Yang kelima, ada perlindungan lengkap insurans Allianz hingga RM42,000 kepada siapa? Kepada tuan rumah lah. Okay. Dan yang keenam sekali adalah yang percuma kutipan sewa, iaitu memang complimentary untuk semua landlord di Speed Home sebab boleh dapat percuma kutipan sewa every month, tak ada charge apa pun, for free. Alright. So mungkin tengah-tengah saya duk cerita-cerita pasal apa benefit menggunakan platform kami. Ada yang mungkin tak faham sedikit ataupun mungkin orang kata apa, confuse sikit apa beza kami dengan platform-platform kat luar sana. So banyak sebenarnya yang berbeza. Of course yang pertama kita bagi good quality tenant kepada anda as a landlord. So kita buat dia punya background check melalui experience. Seolah-olah macam nak kena minta bank punya loan, semuanya kena ada CITOS credit score check, tapi kita guna experience. Alright. And then direct communication, maksudnya tak ada middleman. Memang anda boleh menyewa direct dengan landlord. Landlord pun boleh bercakap direct dengan tenant anda. Zero deposit. For now, I can say that kita adalah salah satu platform yang pertama, yang pioneer, yang buat zero deposit dan landlord dapat perlindungan insurans untuk rumah yang dia sewakan. Dan yang 134, viewing management bagi kita ada home runners, kat luar ada agent, ada tuan rumah tu sendirilah. Dan yang last kali free rental collection di mana kita memang bagi complimentary percuma sahaja untuk kutip sewa anda every month. Okay. Dah nak last ni. Okay, kejap je. Dan mungkin ada yang tanya-tanya, habis tu kat mana korang dapat revenue? Takkan tak ada langsung bayaran, nak kena bayar, nak guna platform? Ada, tapi satu sahaja, iaitu insurance. Untuk landlord, untuk tenant, dia hanya perlu bayar sewa every month dan juga dia punya tenancy agreement. That's it.
the rest of the manfaat yang kami sediakan, kemudahan yang kami bagi dekat anda adalah percuma sahaja. Jadi kalau anda nak check out lebih lanjut mengenai Speed Home, boleh pergi dekat speedhome.com dan cari dan bacalah everything, ataupun kalau tak faham juga boleh call kami untuk dapat tahu lebih lanjut mengenai apa yang kami sediakan. Dan jangan risau kepada landlord yang beli kami punya insurans, dia boleh batalkan insurans itu secara percuma selama 60 hari. So tak ada masalah. Kalau kata tiba-tiba dah guna tu, saya nak batal lah subscription saya ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 60 hari pembatalan percuma kita bagi. So belum cuba belum tahu orang kata. Okay, so itu sahaja mengenai Speed Home. Dah habis. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan lanjut, boleh call ataupun layari website kami di www.speedhome.com. Okay, saya nak ingatkan anda sekali lagi untuk share Facebook Live ini, kerana kami nak bagi pemenang bertuah 2 buku pengurusan kewangan ataupun fire blanket secara percuma kepada anda yang share Facebook Live pagi ini. Ajak rakan-rakan, ajak kawan-kawan anda semua untuk join kita punya Facebook Live so that diorang dapat ilmu, anda pun boleh dapat ilmu, dapat hadiah sekali. Alright, so topik pagi ni, proses perjanjian jual beli rumah, apa yang anda perlu tahu. Sebelum saya nak perkenalkan kita punya tuan speaker pada pagi ni, saya nak buat sedikitlah disclaimer. Beliau bukan mewakili Speed Home, tapi kita memang jemput khas speaker kita untuk bercakap mengenai topik pada pagi ini, topik mengenai legal, iaitu perundangan dalam bidang hartanah. Jadi anda semua yang ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, boleh ajukan di dalam ruangan komen ataupun boleh sahaja tak kisahlah dekat Facebook ke, Twitter ke ataupun YouTube. Your question kita akan ambil di hujung rancangan nanti, kita akan jawab. Alright, saya nak perkenalkan kepada anda semua speaker kita pada hari ini, iaitu Encik Daniel Kushairi, iaitu seorang peguam hartanah di Syuhada Ismail & Co. Dan saya nak menjemput Encik Daniel untuk bersama dengan kami. Dipersilakan. Hai, apa khabar Encik Daniel? Hai, apa khabar? Dengar tak? Dengar. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Speed Home invite saya untuk bagi talk berkenaan dengan isu-isu hartanah, proses perjalanan jual dan beli hartanah di Malaysia. Saya Daniel, peguam hartanah daripada Tetuan Syuhada Ismail & Co. Okey. So hari ini kita akan ada masa sedikit je dalam 30 minit untuk saya explainkan proses perjalanan jual beli hartanah di Malaysia. Dan saya akan fokuskan lebih kepada rumah, iaitu rumah subsale. Subsale ni adalah rumah second house, di mana sebelum ni owner dah pernah beli rumah dengan pemaju lah. So rumah second house ni adalah satu proses di mana banyak orang tak tahulah proses dia. Lainkan dengan membeli rumah dengan pemaju. Beli rumah dengan pemaju dia memang direct sahaja, tapi untuk subsale ni dia ada macam-macam prosedur lah. So saya ada preparekan slide. Alright, ni slide kami lah. Alright, saya daripada SICO. SICO tu stand for Syuhada Ismail & Co. Di mana proses perjalanan jual dan beli hartanah di Malaysia. Semasa kita nak beli rumah ataupun nak menjual rumah ataupun hartanah di Malaysia, kita akan proceed untuk mencarilah, kita tak tahu nak cari dekat mana kan. So kita akan mencari hartanah untuk dijual dan membeli melalui 2 medium ni, iaitu next slide lah. Hello. Alright, next slide. Ada 2 medium yang kita boleh gunakan, iaitu daripada media sosial, daripada Mudah, Carousel ataupun laman web hartanah dekat Malaysia dan lain-lain lagi lah, Facebook pun ada. Dan yang kedua pula adalah melalui agensi hartanah, property agent. Ni adalah lagi mudah dan lagi cepat lah proses dia. So setelah kita dah jumpa dah media-media, kita dah jumpa dah pembeli, dah jumpa dah penjual nak jual rumah dia, barulah kita akan pergi ke proses yang seterusnya, di slide yang seterusnya. Di mana pihak
pembeli dan penjual akan mencari peguam untuk menguruskan urusan menjual dan membeli hartanah. Okey, dekat sini di mana peguam dia banyak orang tak tahu dan rasa peguam ni tak perlu untuk menjual dan membeli hartanah kat Malaysia. Okey, tetapi benda tu memang salah lah sebab proses-proses dia memang agak complicated dan rumit. Seperti bukanlah macam orang fikirkan untuk menjual rumah, sign borang pindah milik dan pergi daftar terus kat pejabat tanah. Bukan macam tu lah. Okey, so cara nak cari peguam ni, kita akan sama ada agensi hartanah dia akan carikan peguam untuk pembeli dan penjual, dan pembeli dan penjual boleh membuat research untuk make sure peguam tu adalah peguam yang berdaftar di Bar Council Malaysia. Boleh pergi ke laman web Bar Council Malaysia dan type je nama nama firm tu dekat Bar Council Malaysia tersebut. Okey. Dan dia ada 3 jenis peguam, iaitu peguam pembeli, peguam penjual dan juga peguam loan, iaitu loan untuk pembeli lah. Okey. Dan pentingnya peguam ni adalah di mana saya bagi key point kat sini lah, di mana dia akan memberikan nasihat dan khidmat yang terbaik bagi menyelesaikan masalah berkenaan dengan hartanah tersebut. Okey. Dan peguam juga dapat mengelakkan masalah ataupun pertelingkahan di antara penjual dan juga pembeli di dalam urusan jual dan beli rumah tersebut. Penjual juga akan uruskan urusan penyelesaian hutang owner. Owner, jika owner tu nak jual rumah. Sebab selagi hutang owner tak settle, selagi itulah owner tak boleh nak jual rumah dia kepada pembeli-pembeli yang nak beli rumah tersebut. Okey? Dan peguam juga akan tahu cara-cara nak handle kes yang sukar. Okey, contoh yang saya bagi kat sini adalah di mana hartanah yang pemaju dia dah bankrupt. Banyak pembeli dan penjual tak tahu nak uruskan macam mana. Dan juga hartanah mempunyai sekatan kepentingan, iaitu dapat kebenaran daripada pejabat tanah. Hartanah yang mempunyai sekatan iaitu caveat daripada pihak ketiga. Hartanah yang masih atas nama pemaju dan lain-lain lagi lah. Inilah salah-salah isu yang banyak pembeli dan penjual tak tahu nak handle. Dan pembeli dan penjual lantik peguam untuk uruskan urusan hartanah tersebut. Kita pergi ke seterusnya punya slide di mana saya akan explainkan proses perjalanan jual beli ni hanya kepada jenis hartanah di mana penjual masih mempunyai hutang perumahan dengan bank dan juga pembeli membuat pinjaman bank untuk membiayai pembelian rumah pembeli tersebut. So dia ada macam-macam lah jenis-jenis hartanah ni. So saya akan fokuskan jenis hartanah yang macam ni. Owner ada hutang dan juga pembeli ada loan dengan bank. Okey, yang pertama iaitu penyediaan dokumen perjalanan jual beli. Okey, setelah pembeli dan penjual dah jumpa lawyer akan sediakan perjanjian jual beli. Okey, so banyak orang fikirkan, kenapa nak ada perjanjian jual beli? Penting ke perjanjian jual beli ni? Yang ni yang macam banyak orang masih tak faham berkenaan dengan perjalanan jual beli ni. Okey, kita perlu tahu di mana pada zaman sekarang ni banyak benda yang akan berlaku, di mana masa awal-awal kita jumpa kawan kita ataupun kita berjumpa dengan seorang itu nampak baik awal-awal, tetapi semasa proses di tengah-tengah akan jadi itulah berkira di antara satu sama lain. Kawan-kawan pun ada juga yang pernah tikam belakang kita kan. So macam tu jugalah. Ni adalah fungsi perjanjian jual beli di mana peguam akan sediakan dokumen black and white untuk pembeli dan penjual sign. Okay? Alright. Di mana perjanjian jual beli ni pun akan terletak ada klausa-klausa yang penting, yang jelas untuk melindungi kedua-dua belah pihak. Pembeli dia akan lindung hak pembeli, melindungi hak penjual dan selainnya lah. Okay? Alright, setelah penyediaan dokumen perjanjian jual beli hartanah, barulah kita akan set appointment dengan pembeli untuk sign perjanjian jual beli tersebut dan juga dokumen pinjaman dengan pihak bank. Okey. Okey. Tapi sebelum kami set pembeli, iaitu peguam set pembeli untuk sign perjanjian jual beli dan dokumen-dokumen loan, pihak kami akan tanyalah pembeli dengan penjual boleh bertanya kepada pihak peguam
apa masalah yang dorang nak tahu, apa yang klausul-klausul kat perjalanan jual beli tersebut. Semua tu pihak pembeli dan penjual boleh tanya kepada lawyer. Okey, setelah kedua-dua pihak dah sign perjalanan jual beli, okey, barulah pihak peguam akan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk proceed dengan stamping agreement tersebut. Stamping ni di mana dia akan menguatkuasakan perjalanan jual beli itu supaya ia boleh digunakan di pejabat-pejabat rasmi kerajaan, sama ada LHDN, pejabat tanah, mahkamah dan selainnya. So perjalanan jual beli yang telah di-stamp tu agak penting lah dalam proses perjanjian jual beli. Okay. Kita setelah dah sign semua, pihak peguam akan proceed dengan yang ni, cukai keuntungan harta tanah, iaitu CKHT, kalau bahasa Inggeris RPGT lah, Real Property Gain Tax. Di mana setelah pembeli dan penjual menandatangani perjanjian jual beli, pihak peguam akan hantar semua dokumentasi untuk declare cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, sebab setiap kali penjual nak jual rumah akan dikenakan cukai lah. Tu yang paling penting. Semua orang kena tahu supaya tak elak daripada cukai lah, tak kena denda semasa proses jual dan beli harta tanah. Okey, peguam akan buat benda tu, di mana yang ni adalah tabel yang saya dapat berkenaan dengan cukai keuntungan harta tanah individu. Okey, contoh pada tahun sekarang lah, 2021, iaitu 1 tahun. 1 tahun tu adalah pemilikan harta tanah tersebut oleh pihak penjual. Okey, setahun kalau dia milik rumah tu setahun, dia akan dikenakan 30%. Kalau dia dah milik rumah tu 2 tahun, lepas tu dia nak jual, 30% juga sampailah tahun keempat, di mana kalau dia milik rumah tu selama 4 tahun, akan dikenakan 20%. Dan 5 tahun ke atas akan dikenakan 5% lah. Semua ni akan dikirakan dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, cukai keuntungan harta tanah ni juga jangan risau, sebab dalam proses cukai keuntungan harta tanah ni, government dia ada bagi pengecualian untuk cukai keuntungan harta tanah. So jangan risau untuk jual rumah kepada penjual dekat luar sana, sebabkan government pun ada provide pengecualian untuk cukai keuntungan harta tanah. Seperti yang paling latest ni, iaitu pengecualian 2020 PUA 218 yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu penjana, dikuatkuasa daripada 1/6/2020 sampailah hujung tahun ni, iaitu 31/12/2021. Okey, so dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia, rumah tersebut kena berstatus kediaman saja, perlu dimiliki oleh penjual sebelum tahun bulan 6, 1/6/2020, dan juga tertakluk kepada 3 buah rumah sahaja. 3 buah rumah sahaja untuk penjual, dan juga tidak layak bagi penjual yang memiliki rumah tersebut atau tanah tersebut melalui hibah kasih sayang daripada suami atau isteri, ibu bapa dan lain-lain lah. Okey, tu syarat-syarat dia. Okey, next ni pula adalah satu tabel juga berkenaan dengan pengecualian cukai keuntungan harta tanah. Kita boleh tengok pengecualian ni ada banyak lah yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, dekat sini saya akan letakkan, kalau saya nak explain memang panjang lagi lah. So saya akan letak kat sini untuk rujukan masing-masing, untuk tengok sama ada siapa nak jual tu, diorang tertakluk tak dekat pengecualian tersebut. Okey, seterusnya setelah dah submit cukai keuntungan harta tanah, ni cara kira je lah. Chargeable gain semua ni, cara kira untuk cukai keuntungan harta tanah. Yang ni saya akan skip dululah. Kalau nak explain lagi, dia akan lagi panjang. So maybe next slot punya talk, insyaAllah, kalau speed home invite lagi. Alright, okay. Yang ni pula yang seterusnya, setelah dah submit dekat LHDN untuk cukai keuntungan harta tanah, pihak peguam akan memohon penyata baki hutang daripada pihak bank penjual. Sebabkan penjual dia ada hutang dengan bank lagi. So kita nak tahu berapa balance dia ada lagi dengan bank. Okey, nak tahu tu dengan memohon dengan pihak bank penjual untuk mendapatkan penyata baki hutang yang latest. Okey, dengan cara pihak peguam akan mintakan satu surat kebenaran daripada pihak penjual untuk allowkan pihak peguam untuk terus untuk memohon kepada pihak bank penjual untuk mengeluarkan statement lah,
penyata baki hutang daripada bank penjual yang paling latest. Okey, setelah dapat dah penyata baki hutang daripada pihak bank penjual, pihak peguam dia akan preparekan dokumentasi untuk menyelesaikan hutang penjual dengan bank penjual. Sebab kan seperti saya inform tadi, kalau penjual tak selesaikan hutang dia dengan pihak bank lagi, selagi itulah dia tak boleh nak jual rumah dia kepada pembeli yang berminat nak beli rumah dia. Okey, sebabkan properti ni dia ada gadaian lagi ke atas nama bank. Okey, contoh saya bagi kat situ. Harga hartanah tu RM300,000. RM300,000, pembeli mendapat pinjaman dengan bank A sebanyak RM300,000 juga. Okey, lepas tu penjual pula mempunyai baki hutang sebanyak RM100,000. Maksud dia loan balance dia RM100,000. So, pihak bank dia akan keluarkan hanya RM100,000 dahulu sebagai pengeluaran duit pertama untuk settlekan hutang owner dengan bank. So, benda ni lah proses untuk settlekan hutang owner. Okey, proses yang seterusnya pula di mana kalau owner dah settlekan hutang dia dengan bank, okey, pihak peguam akan memohon geran asal dan dokumen pelepasan gadaian daripada pihak bank penjual. Sebab kan geran original semasa nak beli rumah tersebut atau hartanah tersebut berada di pihak bank. So, pihak bank yang pegang sebab dia masih pegang gadaian. Setelah ada settlekan hutang dengan pihak bank owner, barulah pihak bank akan serahkan geran original kepada peguam untuk peguam buat proses yang seterusnya lah. Di proses nombor 7, di mana proses taksiran di LHDN. Proses taksiran ni banyak orang tak tahulah, tapi basically saya nak simpulkan, taksiran ni adalah di mana pihak peguam akan pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk buat pengiraan cukai, iaitu dikenali sebagai duty stamp. Yang cukai ni pula adalah dikenakan ke atas pembeli pula. Cukai ni panggil duty stamp, di mana setiap kali pembeli nak jual rumah, dia akan dikenakan cukai. Sama macam penjual tadi dia kena CKHT kan, cukai keuntungan harta tanah. Pembeli pula dia akan dikenakan duty stamp. Duty stamp ni dia ada dua. Satu adalah untuk 14A, satu lagi adalah untuk 16A iaitu gadaian, satu lagi adalah untuk pindah milik. Okey, berita baiklah. Tahun ni government bagi melalui bajet 2021 dia, pihak pembeli akan dapat pengecualian duty stamp di mana pembeli tu rumah pertama dan juga hartanah tersebut RM500,000 dan ke bawah, di mana pengecualian tersebut telah digazetkan pada 10 hari bulan 2 2021 menurut PUA 53 untuk pindah milik dan juga PUA 54 untuk gadaian. So yang ni dapat pengecualian lah untuk rumah pertama tu. So kepada siapa yang masih belum memiliki rumah lagi, yang nak beli rumah sub-sale iaitu rumah second house, boleh layak, dan rumah tersebut RM500,000 dan ke bawah, layaklah untuk dapat pengecualian duty stamp tersebut. Kalau saya nak kirakan, nak explain cara pengiraan duty stamp dekat LHDN macam mana, memang makan masa lagi lama lah. So saya akan terangkan secara base dia dulu lah, berkenaan dengan proses taksiran tersebut. Setelah dah buat proses taksiran, peguam akan pergi ke pejabat tanah untuk mendaftar dokumen pindah milik, dokumen gadaian dan juga dokumen pelepasan gadaian. Dekat sini pindah milik borang 14A adalah untuk memindah milik, tukar nama daripada nama penjual kepada nama pembeli. Kalau gadaian pula 16A adalah untuk menggadaikan hartanah tersebut kepada bank yang memberi pinjaman kepada pihak pembeli. Dan yang terakhir adalah pelepasan gadaian 16N adalah untuk melepaskan gadai daripada bank owner tersebut. Sebabkan owner dah settlekan hutang dia. So, tapi dalam geran masih atas nama bank lagi. So, kena register lah dekat pejabat tanah untuk pelepasan gadaian tersebut. Kalau tak register, sampai bila lah dalam geran tu akan letak nama bank owner tu di dalam geran. So, benda ni amat penting. So, selagi nama bank owner tak keluar daripada geran tu, selagi itulah owner tak boleh nak jual rumah tersebut. Okey, setelah dah daftar dekat pejabat tanah, barulah proses yang seterusnya, iaitu second last, iaitu pengecualian duit baki jualan rumah. Okey, setelah dah daftar semua dekat pejabat tanah, barulah peguam akan sediakan dokumentasi untuk hantar kepada pihak bank pembeli untuk mengeluarkan duit baki jualan rumah. Okey, contoh saya bagi kat sini. Macam tadi tu, harga rumah 300,
pembeli mempunyai loan 300. Lepas tu bank tadi awal-awal pengeluaran duit kali pertama dia dah keluarkan 100,000. So yang baki jualan ni dia akan keluarkan lagi 200,000 balance daripada 300k itulah. Iaitu 200,000 dia akan masukkan ke akaun lawyer peguam sebagai pemegang amanah. Okey, supaya kita orang bank takkan keluarkan direct kepada owner sebab takut nanti akan jadi isu di mana penjual akan ambil duit tersebut dan terus tak boleh kontak penjual tu. Okey, dan amount penjual lain tu pihak lawyer tak didaklah macam tunggakan maintenance, tunggakan cukai tanah, tunggakan cukai pintu, jurang guaman tunggakan, semua tu tak tolak, lepas tu owner boleh caw macam tu lah. Sebab itulah pihak bank akan masukkan ke akaun peguam sebagai pemegang amanah. Okey, proses yang terakhir di mana proses menyerahkan duit baki kepada penjual. Okey, di mana pihak peguam akan buatkan satu proses yang panggil apportionment, di mana pihak peguam akan kiralah berapa amount tunggakan dan tolak daripada baki tersebut. Contoh macam yuran guaman tunggakan, cukai tanah, cukai pintu, maintenance dan lain-lain lagi. Setelah dah tolak semua tu, barulah pihak peguam akan masukkan duit baki tu bersih kepada owner. Okey, selepas owner dah terima duit tu, owner akan serahkan kunci kepada peguam. Peguam akan serahkan kunci tersebut dan dokumen-dokumen perjalanan jual beli kepada pihak pembeli. Pembeli dah terima kunci, barulah proses tersebut dah selesai. Itulah proses untuk subsale. Dan kalaulah pembeli dia ada contoh pembeli dia nak jual lagi property tersebut kepada pembeli yang baru, proses dia sama juga. Daripada tadi nombor 1 sampailah nombor 10 tadi. So proses dia akan putar ulang-ulang alik untuk proses subsale tersebut. Okay, so senanglah untuk mengelakkan confusion daripada pihak penjual, proses tersebut ni lah. So senang sikit untuk proses subsale ni. Alright, subsale yang di mana owner dia ada hutang dan juga pembeli dia buat loan dengan bank. Okay, yang ni seperti saya inform tadilah, yang ni adalah untuk tambahan saja kepada pembeli yang rumah pertama. Dan siapa yang tak, contohlah loan dia approve 90% saja, 90%. Lagi 10% tu dia tak ada amount untuk bayarkan kepada penjual. So dia ada alternatif, iaitu pengeluaran KWSP, EPF, di mana ada syarat-syarat dia lah, di mana first kali nama pembeli yang nak keluar KWSP tu kena ada dalam perjanjian jual beli. Kedua, pengeluaran daripada akaun 2 sahaja. Okey, iaitu 10% daripada harga rumah dan juga perbezaan jumlah pinjaman dan harga rumah. Okey, yang ketiga hanya kepada sesiapa yang rumah pertama. Okey, yang keempat, jika owner tu rumah kedua dia nak keluarkan duit KWSP juga, dia boleh bawa keluar KWSP akaun 2 setelah rumah yang sedia ada tu telah ditukarkan nama ke atas nama orang lain. Maksudnya dia dah jual lah rumah yang dia ada tu kepada orang lain, and then dia nak beli rumah baru tu, dia bolehlah buat keluar KWSP akaun 2. Okey, ni contoh saya bagi. Harga rumah 300,000, jumlah pinjaman sebanyak 90%, iaitu 90%, 270,000. Okey, layak untuk buat keluar KWSP EPF 10% daripada harga rumah, iaitu 30k lah. Daripada tu harga rumah tadi 300k. Lepas tu perbezaan jumlah pinjaman dan harga rumah sebanyak 30k juga, yang 90% dulu tu. So jumlah keseluruhan yang boleh pembeli keluar adalah sebanyak 60k. Okay, tetapi tertakluk kepada jumlah yang cukup lah dalam akaun KWSP akaun 2 tu. Kalau tak cukup, yang tu kena refer dengan pihak KWSP untuk urusan yang lebih lanjut. Okay, ni adalah proses flow dia lah. Lagi memudahkan untuk orang tengok. Ni flowchart dia. Sama juga macam saya explain tadi, ni proses dia. Okay, itu saja pada hari ini. Saya ni adalah kami punya law firm lah, di mana saya daripada Tetuan Syuhada Ismail & Co, registered law firm under Bar Council Malaysia, peguam bela dan penggawaran. Boleh visit kita orang dekat www.siko.com.my untuk tengok kami punya website, dan juga Instagram page di mana kami letakkan semua detail-detail
penjual dan maksud dia kami sign penjual dan pembeli semua tu, kami dah masukkan semua kat dalam urusan-urusan dekat Instagram page kami siko.firm, dan ni adalah kami punya partners, Puan Cik Syuhada dengan Cik Nur Husna, dan juga associate lah, saya peguam daripada Tuan Syuhada Ismail & Co. Kalau nak contact, boleh contact, saya letakkan number kat situ, saya punya partner punya business card ada dekat situ. So itu sahajalah talk pada hari ini. Alright, okay. So, kita akan ambil soalan daripada penonton, and saya sendiri pun ada soalan nak tanya juga sebab menarik topik hari ni, proses SPA SMP. Tapi sebelum kita nak jump to the next session, kita nak playback dulu satu video untuk anda before kita masuk Q&A session. So sambil-sambil tu bolehlah korang kat dengan Twitter, Facebook dengan YouTube fikir-fikirkan soalan apa nak tanya. So nanti kami akan pick up soalan anda, kita akan jawab di sesi seterusnya. Okay? In my life, I work very hard. I take good care of my family, I have very good friends, and I pay my taxes. My life is pretty good. Interrupt my narration lah. Must be about my rental property. Hello Megan. Oh, Megan. Hey, how's my property? Tenant run away. Got property damage. 40,000 to repair. Why I didn't have protection for my rental property? Darling. I am pregnant. Are you sure? Why got 5 red lines one? That means really confirm pregnant. Why I didn't use protection? Hey darling, you can't die yet. You don't have life insurance. Why I didn't buy more protection? It's okay, darling. Let's focus on the baby first. I hope it's a boy. You leh? I'm too old for this. Darling! No! Become ghost already. And how come I'm wearing this shirt? I forgot to tell you about our sponsor today, Speed Home. So I know you already have insurance protection for your life, protection for your little brother, but why not have landlord insurance protection for your rentals with Speed Home? Get yourself covered when your tenants run away or when there's damage to your property. So make sure to check out Speed Home, okay? I go home my wife. Bye bye. Okay, so selamat kembali semua yang sedang menonton. Saya pasti ramai yang tengah tertunggu-tunggu nak tanya soalan, dan kita dah dapat soalan daripada penonton kita. So, Cik Daniel, dah ready Dah ready, boleh. Okay, so soalan yang first daripada Mr. Ranjit Singh. Salam and well wishes. My apartment loan are fully paid to the bank and now I need to discharge it. I should contact SICO? Alright, Mr. Ranjit Singh. Okay, your loan has been fully paid from the bank. So, in order for you to discharge the property from the bank, you need to hire a lawyer, a solicitor, in order to handle your process of discharge from the bank. So, you can contact me. I've already put my number in the slide, or you just can contact me directly at 019 4100 500. Alright, so if you want to discharge your loan from the bank completely, then you can hire a lawyer. You can contact me or also my partner in order to discharge your property from the bank, right? Okay, so saya dah letak balik dalam stream nombor telefon dan juga contact number yang korang boleh contact nanti. So you guys boleh screen capture
so that tak lupa. Alright. So soalan seterusnya yang saya dapat dekat sini adalah, okay, tadi Cik Daniel ada ceritakan mengenai proses jual beli hartanah tapi dalam term subsale. So now, boleh tak, saya rasa boleh tak kalau ada yang tanya kat kita orang sekarang ni pasal rumah pertama. Ada perbezaan sedikit, betul? Mengenai Betul. dia punya proses tu. Okay, Betul. so apa beza kalau rumah pertama dengan subsale? Ada tak beza secara ringkas lah, so that kita punya anak muda kat luar ni dia tahu okay, benda ni nak kena prepare, duit banyaknya nak kena prepare. Anything? Okay. Sebenarnya rumah pertama dengan subsale ni memang topik yang lain lah. Okay, rumah pertama dia boleh sama ada dia beli rumah pertama tu daripada pemaju, iaitu ataupun rumah Selangorku ke rumah WIP ke ataupun pemaju lain, tu boleh dikonsiderkan rumah pertama juga. Dan untuk subsale juga boleh considerkan rumah pertama semasa dia beli rumah tersebut kepada orang yang kepada owner yang ada rumah tu lah. So beza dia dekat sini adalah dari segi konsep jual beli rumah daripada pemaju dan juga jual beli rumah daripada individu lah, iaitu penjual tersebut. Okay, so basically ada perbezaan je dari segi dia punya pengecualian duty stamp tersebut lah. Okay, macam developer punya side dia ada pengecualian dia sendiri untuk duty stamp, dan untuk kalau subsale ni dia ada macam-macam lagi lah pengecualian, iaitu sebagai contoh dia macam saya explain tadi, pengecualian 500,000 dan ke bawah dapat pengecualian duty stamp secara penuh lah untuk dua-dua lah. Bukan untuk pindah milik je, untuk loan dan juga pindah milik. Macam tu lah. So untuk sesiapa yang rumah pertama, so boleh choose lah sama ada nak beli daripada developer ataupun beli subsale. Okay, sebab dua-dua ada pros and cons dia. Developer dia adalah dia punya, kadang-kadang developer dia ada provide macam legal fee free dia tanggung oleh diorang, and then dia dapat warranty selama berapa tahun untuk rumah tersebut. Kalau untuk subsale ni, dia punya pros dia di mana dia boleh nego harga dia. Contoh harga rumah tu dia letak dalam website 300k. Dia boleh try lah untuk nego dengan owner tu direct. Nego. Kalau dengan developer dia ada price yang tetap. Kalau untuk subsale ni dia boleh nego price tu. And then dah confirm dengan price tu, dia boleh negotiate on the terms of the sale and purchase agreement sebelum sign perjanjian jual beli. Nak tambah ni lah, nak tambah tu lah, semua tu dia boleh masukkan lah dalam perjanjian jual beli tersebut. Tapi cons dia tak ada warranty. Dia tak ada warranty macam developer lah. So dua-dua ni based on based on keperluan masing-masing lah. Siapa yang rasa nak beli subsale okey ke, nak beli direct dengan developer okey ke, terpulang kepada masing-masing. Sama lah macam kita beli kereta yang first hand, ada warranty kan. Lepas tu kita beli kereta yang second hand, dia ada macam tu lah, dia murah tapi dia ada isu-isu yang tertentu, ada cons yang tertentu. Macam tu lah juga cara nak beli rumah. So senang nak buat macam tu lah. I see. Okay. So kepada korang yang nak beli rumah subsale tu, saya pasti kena ada at least 10% deposit, betul tak? Kalau tak, boleh keluarkan daripada KWSP. Ni satu lagi yang dia punya pros dia. 10% deposit tu based on penjual juga. Kalau penjual tu dia inform, tak apa, tak perlu deposit 1,000 saja. Boleh, kita masukkan dalam perjanjian jual beli RM1,000 untuk amount deposit. Dia tak ada lah benda tu. Tu kalau dengan developer, ya 10% deposit. And then kalau untuk pembeli pula, bolehlah ikut pembincangan di antara penjual dan juga pembeli. Maksudnya tak adalah orang kata restricted kalau nak beli subsale ni nak kena ada 20,000 dalam tangan. Betul. Tak ada. Dia memang subsale ni adalah perjanjian di antara penjual dan juga pembeli. So boleh nego lah. Kalau beli dengan developer je ada. Betul. Ada developernya. Betul. Okay, faham. Clear. Okay, soalan seterusnya. Usually legal fees for buying new houses berapa daripada Amirul Hakim? Okay, legal fees ni, semua legal fees daripada untuk jual dan beli rumah ni semua tertakluk kepada solicitor remuneration order lah, iaitu akta oleh peguam. Akta peguam daripada ni lah kerajaan, di mana dia dah tetap berapa amount harga rumah tu, berapa legal fee. Contohlah macam saya inform,
RM500,000 dan ke bawah, usually lawyer akan charge 1% daripada harga rumah tersebut. RM500,000. So RM5,000 lah dia akan charge untuk legal fee. Tu untuk perjanjian jual beli sahaja. Lepas tu dia ada tambahan lagi seperti cukai keuntungan hartanah, register dekat land office, lepas tu amount disbursement untuk daftar kat pejabat tanah, daftar bayar kepada LHDN, duty stamp, semua tu dia akan total lah, dia akan masukkan dalam legal fee tersebut. Tapi legal fee untuk perjanjian jual beli 1% daripada harga rumah lah, tapi semua dalam Solicitor Remuneration Order. RM500,000 dan ke bawah 1%, yang seterusnya adalah dia semakin kurang 0.8, 0.5, macam tu lah. Semua tu dia dalam Solicitor Remuneration Order. Okay, faham. Alright, seterusnya soalan daripada Encik Zainal Abidin. Salam Tuan, saya baru beli rumah bulan 3 tahun ni. Biasa berapa lama proses untuk ambil masa tu? Berapa lama proses? Okay, faham. Benda ni lah yang selalu penjual dengan pembeli yang akan tanya lah. Proses berapa lama nak siap? Okay, kalau baru beli dengan developer, pemaju, selalunya pemaju ni memang dia tak ada hutang lah. So proses dia akan lagi cepat. Di mana proses dia akan ambil masa 3 ke 4 bulan. Macam tu untuk proses settle. Okay. And then kalau Encik Zainal beli dengan melalui subsale, kalau beli melalui subsale, dia bergantung kepada jenis hartanah tersebut. Macam saya explain tadi adalah jenis di mana paling common dekat Malaysia. Di mana penjual dia ada hutang dan juga pembeli dia membuat loan. Tu yang paling common lah kita dengar dekat dalam Malaysia ni. Alright. So kalau untuk proses yang saya explain tadi tu, dia akan memang ambil masa dalam 4 bulan. Tapi bergantung kepada urusan di pejabat tanah kerajaan. Sebabkan sekarang ni kita tahulah pejabat tanah semua bekerja secara bergilir-gilir. Dan proses dia akan makan masa sedikit lah dekat situ. Okay, so tapi usually dia akan masa 4 bulan macam tu lah. Bergantung kepada jenis-jenis hartanah tersebut. Kalau jenis Encik Zainal punya hartanah yang Encik beli tu macam ni, lepas tu dia tiada kebenaran memindah milik, dia tak ada sekatan kepentingan, tak ada macam caveat daripada bank ke, tiba-tiba tak ada problem-problem macam tu, proses dia sama macam ni, 4 bulan macam tu lah proses dia. Alright, okay. So maksudnya lepas 4 bulan tu barulah loan tu boleh, agreement tu baru boleh hantar kepada orang lain lah untuk proses yang lain-lain pula, betul? Bukan, maksudnya proses dia habis dah, tukar nama kepada nama pembeli terus. Oh, okay. Faham. Tapi yang proses daripada ejen semua tu nak submit ataupun beli direct dengan owner tu nak submit kepada peguam tu bergantung pada ejen lah dengan penjual sendiri. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Mr. Yao. If the developers delay on the vacant possession, how can I claim the losers from them? What is the process? Okay. Untuk kes-kes developer ni, semua dia ada dekat Housing Development Act lah. Yang tu saya kena rujuk balik berkenaan dengan benda tu, Housing Development Act. And also kita boleh refer juga melalui perjanjian jual beli, di mana semua dia bergantung kepada perjanjian jual beli. Okay, untuk beli property dengan developer ni, dia ada perjanjian jual beli dia sendiri juga. Dia sama juga macam subsale. Di mana perjanjian jual beli ni di antara developer dan juga pembeli yang nak beli rumah tu. So kalau kita boleh tengok dekat, kita ada satu kopi, dia usually akan bagi satu salinan kepada kita, di mana satu salinan tu dia akan paskan kepada pembeli, dan pembeli boleh refer lah dekat dalam klausa-klausa di dalam perjanjian jual beli di antara developer tersebut dengan pembeli, sama ada dia boleh initiate action in the event there's a default lah in the clause in the sale and purchase agreement. So Mr. boleh check dekat dalam perjanjian jual beli tu sama ada clause-clause tu in order untuk take action against the developer lah. Okay. Saya harap soalan tu membantu Mr. Yao. Okay, yang seterusnya. How much is the charges for home discharge of lawyer fee daripada Wheeling? Oh, okay. For home discharge, usually dia tak banyak pun. Dia basically untuk legal fee lawyer dia bawah daripada RM1,000 untuk legal fee. Untuk maksud dia professional fee lah, tak termasuk dengan disbursement, dia bawah daripada RM1,000, bergantung pada harga rumah lah. Okay, untuk discharge punya proses dekat pejabat tanah pula, dia akan bergantung kepada jenis-jenis property tersebut di pejabat tanah di Malaysia. Sebabkan untuk property di dalam negara Malaysia ni, dia berbeza mengikut negeri-negeri
tersebut sebab dia dipegang atas state authority lah. Okey, contoh property di Kedah, dia akan proceed dengan pejabat tanah di Kedah. Dia ada amount yuran yang perlu dibayar untuk pelepasan gadaian. Untuk Selangor, dia ada yuran tersebut. Untuk KL, dia ada yuran tersebut. So, tu based on the lawyer lah, solicitor untuk check dengan pejabat tanah berapa amount yang perlu dibayar sebagai charge untuk discharge kepada pejabat tanah. Tapi usually untuk professional fee tu di bawah daripada 1,000 lah. Dia tak lebih daripada 1,000 lebih, 2,000 tak adalah. Tapi bergantung kepada hartanah tersebut juga, jumlah nilai dia tu. Alright, okay. So sebelum kita nak ambil lagi soalan seterusnya, sedikit promo lah, saya nak selit sikit, okay. Untuk landlord kat luar sana, kalau anda ada property di area Klang Valley, anda boleh dapatkan free insurance upgrade daripada Speed Home. Percuma sahaja daripada kami, anda daftar dan kami akan emailkan voucher ini secara terus pada anda dalam email. Terus boleh guna voucher ini di Speed Home kalau anda ada rumah di area Klang Valley lah, okay, nak disewakan. So boleh check out kami punya link yang team kita dah share, saya rasa. Isi sahaja interest anda dekat situ dan kita akan emailkan anda voucher ini, free insurance upgrade daripada Speed Home. Okay, jangan terlepas peluang ni. Alright, so come back to the question. Kita punya penonton ada yang tanya daripada Mr. Liu Yu Long. May I know if buying subsale property in master title but developer already bankrupt and no longer there, can you help on this? Yes, yes. Usually kita dah pernah handle dah kes-kes di mana developer dia bankrupt, in which subsale juga nak jual. Is it Mr. tu nak jual ke? Mr. Leo dia nak buy subsale property in master title but developer bankrupt, no longer there. How can you help? Okay, so for the property memang kami handle. So if anything boleh just contact firm kita orang lah. Tapi proses dia memang akan makan masa yang lama. Usually yang saya experience handling case di mana developer bankrupt dan so on, and then the property is still under master title. Property case-case macam ni, usually pihak lawyer dia akan buat satu search di mana bankrupt, winding up search atas nama developer, and then dekat winding up search tu dia akan tulis siapakah dia punya pihak liquidator ataupun insolvency yang uruskan urusan jual rumah tersebut bagi developer tersebut. Okay, contoh kalau dia dapat liquidator AB company, so segala urusan untuk perjalanan jual beli tersebut boleh kita akan request semua dokumentasi kepada pihak AB company tersebut. Dia akan uruskan proses developer yang dah bankrupt tu daripada A to Z pada projek-projek yang developer tersebut yang bankrupt tu pernah uruskan sebelum ni. Kalau dia insolvency pula, proses dia akan makan masa lagi lama lah sebabkan dia institut kerajaan kan, badan berkanun. So dia akan pergi ke insolvency, dan insolvency dia akan keluarkan satu anything yang berkenaan dengan hartanah tersebut, insolvency yang akan be in charge of the property. So firm kami memang pernah handle case ni, tak ada masalah. Tapi memang nak bagi disclaimer siap-siap lah, proses untuk property yang master title dan juga developer dah bankrupt akan take time. Take time dia akan ambil masa usually from 1 year plus, macam tu lah, 1 year lah paling cepat pun. Kalau tak ada problem apa semua, pejabat tanah semua okey, insolvency pun bagi kerjasama yang elok kepada pihak peguam, proses dia boleh menjadi lebih cepat. Macam tu lah. Okay, so agak rumit jugalah kalau master title dengan ni bankrupt Betul, memang agak rumit. Tapi firm kita orang pernah handle usually kes-kes yang developer bankrupt ni banyak dengan kes Selangor dan juga KL. So firm kami pun ada cawangan di 3 cawangan, iaitu di Shah Alam, di Penang dan juga di Ipoh, Perak lah. Alright, so siapa yang ada property area Selangor, Negeri Sembilan tu boleh dengan just contact me, and then kami boleh guide lah on the process of the sale and purchase agreement untuk kes subsale ni. I see. Tapi kalau tadi macam Cik Dian cakap banyak rumah yang bankrupt ni dekat area KL, Selangor, ada tak terima kes daripada Johor mungkin? Johor for now tiada lagi lah.
For now saya tak pernah handle lagi kes yang developer bankrupt dekat Johor, tapi prosedur dia memang sama je. Okey, tapi memang banyak developer bankrupt pun semua tu dekat area KL Selangor lah. Betul. Ada ke any website yang mungkin penonton kita boleh check developer mana yang still okay, yang bankrupt dan sebagainya? Ada info tak sikit? Basically kalau nak tahu benda tu, boleh buat winding up search dekat Insolvency Malaysia lah. Just type in Insolvency Malaysia and then just type in the full developer's name as well as the company's number, and then dia akan keluarkan, and then kita akan buat bayaran lah. Bayaran dia kepada Insolvency, dan Insolvency dia akan keluarkan satu statement yang mengatakan bahawa sama ada property tersebut dah bankrupt atau tidak. Alright, good info. So, berbalik pada soalan awal tadi pasal subsale kena sediakan duit deposit dan sebagainya. Ada penonton kita yang tanya, deposit depend pada penjual tapi fees semua tu kena ambil kira juga kan? Macam mana tu? Fees mana? Fees, legal fees ke? Saya rasa dia refer kepada legal fee, disbursement dan lain-lain tu. Yang legal fees tu dia cakap memang deposit depend penjual tapi fees yang lain semua kena ambil kira juga kan? Itu soalan dia. betul. Untuk legal fees memang seperti saya inform tadi, semua bergantung kepada solicitor remuneration order tu. Semua dah tetapkan dalam akta tu. Untuk professional fees, untuk perjalanan job list RM500,000 dan ke bawah 1%, dan seterusnya tu adalah dekat dalam solicitor remuneration order tu, akta tersebut. Untuk ni adalah di mana kalau legal fee apa semua tu di antara pembeli dan juga peguam. Kalau untuk deposit untuk perumahan tu pula, yang deposit tu pula kena deal dengan penjual sendirilah. So memang parti dia memang lain. Macam tadi tu deposit tu berkenaan dengan penjual dan pembeli. Kalau legal fee tu pula antara pembeli dengan peguam ataupun penjual dengan peguam. So anything boleh liaise dengan peguam. If anything lah berkenaan dengan legal fee tu nak tanya in specific apa semua tu, pihak peguam akan explain in detail lagi. Bagi satu quotation untuk pembeli dan penjual tengok. Macam itulah. Okay, faham. Maksudnya kat sini pembeli tak perlulah rasa segan-segan nak tanya quotation berapa so that diorang boleh get ready. Betul? Betul, boleh. Betul. Okay. Jangan segan-segan je kami bagi draft quotation lah. Tak ada masalah. Okay. Dan adakah minta quotation pun ada sebarang charge ke? Tak ada masalah. Boleh charge. Boleh je kan? Boleh Okay, je. so korang semua kat luar sana jangan takut-takut sebab kadang-kadang especially orang yang baru nak beli rumah ni dia akan rasa macam nak minta quotation kat dengan pejabat lawyer ni tak kena duit kot. So tak ada. Okay, semuanya free of charge. Alright, seterusnya soalan ini adalah more kepada tadi tu MOT dengan DOA lah. Okay, MOT dengan DOA. Saya tahu kalau untuk master title senang kita nak buat pindah milik tu sebab dia rumah sorang-sorang je. Tapi macam mana pula kalau dengan rumah strata? Sebab yelah ramai sekarang ni especially yang duduk dekat area bandar, dia akan beli rumah strata title. Macam mana saya faham kalau pindah milik, maksudnya nama daripada developer kepada pemilik, pembeli akan ambil masa yang lama. Tapi katakanlah before dia dapat that MOT, dia ada DOA dulu, betul tak? Borang 16A. Tak, DOA tu adalah deed of assignment. Oh, okay. So katalah before dia dapat dia punya geran tanah tu, dia nak jual rumah dia within that period. Boleh ke tak boleh dan macam mana dia nak buat? Dia nak jual? Okay, maksud dia, tadi saya betulkan sedikit lah. For tadi yang Cik Zulaika tanya yang DOA dengan apa? MOT. MOT, okay, MOT tu dengan MOT ni satu term iaitu Memorandum of Transfer. Di mana Memorandum of Transfer ni ada dua, iaitu salah satunya adalah Deed of Assignment dan salah satu lagi adalah borang 14A. Okay, beza dua-dua ni adalah di mana 14A di mana property tersebut telah diisukan individual title dan juga strata title daripada pejabat tanah. Deed of Assignment ni pula adalah di mana master title lagi. Macam tadilah ada satu penonton kita tanya tu kan, yang master title tu kan. So everything kena buat deal on deed of assignment lah based on yang kes-kes master title tu. Okay, satu lagi soalan yang seterusnya, Cik Zulaika tanya boleh ke kalau dia dah tukar nama atas nama dia, lepas tu dia nak jual balik, betul? Okay, boleh, tak ada masalah.
okey contoh dia dah beli rumah tersebut. Dia dah beli rumah cash, contoh cash. Dia beli rumah tersebut 100,000. 300,000 dia beli cash. Lepas tu nama langgaran pun dah tukar nama dia. Tiada gadaian dengan pihak bank. Lepas tu dia nak jual rumah tersebut kepada pembeli yang berminat. Dia nak jual 400,000. Dia dapat profit 100,000. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kena ingat, macam saya inform tadi dekat dalam slide tadi, ada cukai keuntungan harta tanah. Setiap kali owner nak jual rumah, akan dikenakan cukai. Tapi contohlah macam tadi dia nak jual, dia dah dapat dah geran atas nama dia, terus dia nak jual. Dia akan dikenakan cukai yang lebih tinggi, iaitu 35% daripada amount keuntungan. Contoh amount keuntungan tu 100,000, keuntungan kan dia dapat keuntungan 100,000 kali dengan 35%. So dia kena bayar cukai 35,000. So banyaklah cukai dia kena kalau dia nak jual dalam masa yang terdekat. Yang pengecualian yang sampai hujung tahun ni tak terpakai dengan dia sebab dia dapat rumah tersebut selepas 1/6/2020. So memang kena cukai tinggi lah macam tu. Okey, maksudnya tak ada masalah lah kalau dia nak jual balik pun. Boleh, tak ada Cumanya masalah. lebih daripada dekat dengan cukai, nak kena bayar berapa je lah. Betul, cukai tu lah kena lagi tinggi lah. Kalau jual awal lagi tinggi, tapi kalau dia jual 6 tahun ke atas, dapat 5% je lah cukai tu. And then harga rumah pun semakin tinggi kan. So dia dapat keuntungan bayar cukai tu tak tinggi sangat lah. Betul, faham. Okey, ada saya rasa kita pun dah almost nak ke penghujung rancangan dah. Kita akan ambil lagi satu soalan, satu ataupun dua lagi lah soalan, okey. Daripada Facebook, where can I refer the disbursement fee? Oh, okay. For the disbursement fee, boleh refer dekat pejabat tanah yang sendirilah. Contoh, property tersebut dekat KL. Contoh dekat KL, boleh refer dekat pejabat tanah KL untuk mendapatkan, ada website dia lah. Ada website pejabat tanah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun pejabat tanah galian Selangor. Boleh refer dekat website orang untuk dapat tahu berapa amount pelepasan gadaian, berapa amount pendaftaran borang pindah bilik. Untuk stamp duty pula, yang tu pula boleh refer kepada akta stamp lah. Akta stamp di mana dia ada inform lah cara pengiraan dia. Memang kalau nak kira tu memang akan makan masa yang lama lagi. Tak apa, nanti maybe kalau ada chance lagi, Speed Home boleh invite lagi untuk saya explainkan berkenaan dengan cara pengiraan cukai keuntungan, cara pengiraan duty stamp, semua tu saya boleh, dan cara legal fee semua tu. Tapi semua tu boleh dapatkan disbursement untuk pendaftaran ke pejabat tanah, boleh dapat kat pejabat tanah, laman web pejabat tanah dekat itulah negeri hartanah tersebut. Negeri hartanah. Okay, alright. Last but not least, ada penonton kita yang minta dia nak minta share slide, boleh ke? Share slide boleh. Maksudnya dia nak slide, boleh? Boleh, tak ada masalah, boleh je. Boleh. Okay, itu satu. And nombor dua, ada juga penonton kita yang minta phone number selain yang saya paparkan dekat sini. Ada tak phone number Cik Daniel sendiri ke yang nak share dengan penonton? Boleh. Phone number saya bagi secakap sekarang lah. Nanti maybe boleh Speed Home boleh letak dekat komen tu. Saya Daniel, 019 4100 500. Alright, itulah boleh contact saya dekat situ untuk tanya, and then kalau nak proses untuk pelepasan gadaian kami buat, proses untuk penyempurnaan hak milik iaitu perfection kami buat juga. Lepas tu proses perjalanan jual beli di antara penjual dengan pembeli kami buat juga. Untuk loan pun kami ada panel dengan bank-bank seperti Bank Islam, Affin Bank, lepas tu Bank Rakyat dan lain-lain lagi lah. So boleh contact saya untuk proceed untuk jual rumah lah. Okay. Alright, so saya rasa setakat itu sahaja soalan yang kita ambil. Okay, masa pun kita tak nak drag lama. Sebelum kita nak tutup sesi pada pagi ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Daniel Kushairi sebab sudi terima jemputan daripada Speed Home Ringgit Hack Live Show untuk jadi tetamu kita pada pagi ini. Kepada landlord semua, jangan lupa kalau ada rumah yang nak disewakan dengan Speed Home, boleh cepat-cepat isi anda punya interest dekat dengan kami
punya link yang kami sediakan dalam komen Facebook, Twitter dan juga YouTube untuk dapatkan free insurance upgrade voucher daripada kami. Dan kepada sesiapa yang nak mungkin ada persoalan mengenai pasal rumah sewa, macam mana tenancy agreement dan sebagainya, boleh join community Facebook page kami, iaitu boleh scan QR code ataupun ada link yang kita punya team dah share dalam komen. Kalau tak nak join dalam Facebook page pun tak ada masalah, boleh join dekat dengan Telegram channel kami, iaitu Speed Home Telegram channel. Scan QR code dan dalam situ kita akan share lah any new promotion ataupun new content yang kita nak bagi tahu kat dengan semua. So dalam tu kita akan wawarkan. Kemudian yang terakhir sekali, boleh check out Ringgit Hack Live Show di YouTube channel kami dan tekan button subscribe sebab kami ada konten-konten menarik every week, every month insyaAllah. This month ini adalah yang terakhir sekali, okay, kita punya live show. Minggu depan ataupun mungkin bulan depan kita akan ada banyak lagi speaker undangan yang kita nak jemput. Ada yang akan bercakap pasal financial planning, ada nak cakap pasal stock trading saham dan banyak lagi lah. Okay, so stay tune dengan Speed Home. Make sure subscribe Speed Home Ringgit Hack Live Show dengan kami. Dan setakat itu sahaja daripada saya, Zulaikha, host anda, dan thank you so much Encik Daniel for your appearance today. Sudi share dengan kami mengenai topik jual beli rumah, tenancy agreement dan sebagainya. Jangan segan silu, boleh contact Syuhada Ismail & Co ataupun Encik Daniel sendiri. Dia dah share nombor telefon dekat dengan anda semua. Boleh contact dia, boleh tanya apa sahaja yang anda nak tanya mengenai perundangan hartanah anda. That's it. So thank you so much everyone yang join pagi ini. You guys are awesome. Jumpa lagi di Speed Home Ringgit Hack Live Show yang seterusnya. Saya Zulaikha signing off. Thank you so much everyone. Bye.